Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu lagi kita dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan tahun 5, tajuk keselamatan, iaitu positif dan negatif, standard pelajaran 7.1.2, buku teks halaman 91. Terlebih dahulu, cikgu mahu murid-murid membaca dan memahami petikan teks dan juga gambar pada muka surat 91. Positif dan negatif. Kita perlu mengetahui pengaruh positif dan negatif rakan sebaya dalam kehidupan seharian. Pengaruh rakan sebaya sama ada positif atau negatif akan memberi kesan pada kehidupan seharian kita. Jadi, kita perlu memilih rakan sebaya yang positif untuk membolehkan kita menjadi seorang yang baik dan berakhlak mulia. Murid-murid, biasanya dalam kita berkawan, semestinya ada kawan-kawan kita yang mempunyai sifat positif dan juga negatif. Itu biasa, lumrah dalam kehidupan. Jadi untuk memilih kawan kita perlu memilih rakan rakan sebaya yang mempunyai sikap ataupun sifat yang positif. Supaya apa? Supaya kita juga menjadi seorang yang baik dan berakhlak mulia. Rakan positif. Ini contoh gambar dalam buku teks, sama juga dalam buku teks. Rakan positif, Hasnah menjadi seorang Hasnah yang menjadi suri teladan. Suri teladan ni maksudnya contoh, menjadi contoh kepada orang lain. Menjadi suri teladan, menjadi model, role model. Kerana sesuatu perkara yang baik yang dilakukan oleh Hasnah. Contohnya dalam gambar tersebut, Hasnah terlibat dalam sukan memanah kan. Jadi kita perlu memilih seorang rakan yang positif, yang mempunyai sifat positif seperti Hasnah. Jadi saya ingin, contohnya dalam gambar itu saya ingin menjadi seperti pemanah hebat. Saya ingin menjadi pemanah hebat seperti Hasnah. Jadi apabila kita melihat seseorang ataupun rakan kita tu yang hebat, secara tidak langsung kita juga mahu menjadi seorang yang hebat. Biasanya kita akan terikut-ikut dengan kawan kan. Apa yang kawan lakukan, kita akan buat. Jadi itulah yang jadi masalah kita. Kalau kita memilih rakan yang mempunyai sifat negatif, sudah pasti kita akan ikut perkara yang dilakukan oleh rakan kita yang negatif itu. Jadi sebab itulah kita kena pilih rakan yang positif, seperti Hasnah kan. Kita lihat gambar kedua. Ini contoh rakan negatif. John dan Atan yang suka melepak. Budaya lepak ni budaya yang sudah lama. Jadi lepak ni bukan perkara yang baik, perkara yang baik kerana membuang masa. Kerana kita membuang masa, daripada melepak, baik kita melakukan kegiatan riadah. Contohnya berjoging, menunggang basikal di tempat selamat dan sebagainya. Jadi seharusnya murid tidak memilih rakan yang mempunyai sifat yang negatif, seperti John dan Atan yang suka melepak. Jadi katakan tidak pada rakan yang negatif. Kalau mak saya tahu saya melepak bersama mereka, tentu kena marah. Jadi cikgu pun kalau tahu anak-anak cikgu ni pergi melepak kan, di tempat yang tak sepatutnya, contohnya di hentian bas, di bus stop, ataupun di pokok, di tempat-tempat yang sunyi, yang membahayakan, kan. Sebenarnya budaya melepak ni budaya yang membuang masa. Biasanya budaya melepak ni lah menjurus kepada perbuatan-perbuatan lain, seperti apa? Seperti merokok,
mengganggu ketenteraman awam, vandalisme dan sebagainya. Okey, ni rakan positif, Zali dan Kudin yang rajin mengulang kaji pelajaran. Ini contoh rakan yang mempunyai sifat yang positif kan. Mengulang kaji pelajaran bersama, buat group study kan, study group. Okay, saya rasa teringin pula belajar bersama-sama mereka apabila kita melihat rakan kita melakukan sesuatu perkara secara tidak langsung, kita juga akan terdorong untuk melakukan perkara yang sama. Jadi sewaktu kamu seusia 11 tahun ni, jadi pilihlah rakan yang mempunyai sifat positif, terutamanya yang rajin belajar. Supaya apa? Supaya mendorong kita turut sama rajin belajar. Kalau kita memilih rakan yang suka membuang masa, contohnya menunggang basikal, pergi jalan-jalan di merata tempat tak tentu hala kan, ataupun pergi mandi lombong, mandi kolam terbiar, itu bukan saja membahayakan, malah merugikan kerana sepatutnya sewaktu usia kamu ni, kamu kena belajar dengan betul, belajar dengan bersungguh-sungguh. Kita habiskan masa dengan melakukan perkara yang tidak sepatutnya. Okey, gambar yang seterusnya, ni contoh rakan negatif. Iwan yang suka membuli, memeras ugut kan, memeras duit, membuli, memukul orang, menginai orang, itu merupakan suatu perbuatan yang negatif. Jadi orang yang kalau kawan kita yang melakukan perkara tersebut, maksudnya kawan kita tu adalah mempunyai pengaruh yang negatif. Jadi kita mesti tinggalkan kawan yang sebegini. Kalau tak, nama kita juga akan terpalit kan. Kita tak buat, kita ikut dia bully. Kita duduk belakang dia, kita tak buat pun kan. Jadi orang akan kamu akan dituduh bersubahat, Jadi elakkan mempunyai rakan yang suka membuli Jadi sebagai tanggungjawab kamu, kena laporkan jika berlaku kejadian buli Kejadian buli ni mula-mula nampak remeh, nampak kecil kan, nampak seperti gurau-gurau senda kan, tapi ia boleh membawa kepada kesan yang lebih buruk sehingga boleh menyebabkan kematian. Contohnya ada yang berlaku kan, kes buli di peringkat yang lebih tinggi sekolah menengah, di IPT kan, sehingga membawa kematian, boleh jadi kes bunuh kan. Jadi jika kamu nampak perkara sebegini, kes buli, kamu perlu melaporkan kepada pihak yang berwajib. Kalau kat sekolah, kena laporkan pada guru lah. Kalau di tempat lain tu, laporkan kepada pihak yang berwajib seperti polis Okey, ni contoh rakan yang positif. Robert dan Gopal yang suka membantu rakan. Orang yang suka membantu orang lain, memang patut kita buat kawan Jadi orang sebegini, kalau kita dalam kesusahan, dia pun akan membantu kita dan kita juga akan terdorong untuk membantu orang kerana kita melihat rakan kita melakukan perkara tersebut. Saya kagum dengan sikap Robert dan Gopal yang suka membantu rakan yang lain Ini rakan negatif, gambar rakan negatif. Zita yang pemarah. Cikgu pun tak suka kan berkawan dengan seorang yang panas baran, yang pemarah. Marah tu biasa Tapi panas baran tu cukup membahaya Sama seperti buli tadi Panas baran ni ada kalanya boleh menyebabkan berlakunya kes yang kecil jadi besar. Jadi kita perlu mengelak memilih rakan yang mempunyai sifat pemarah ataupun sifat panas baran.
Saya tidak suka berkawan dengan orang yang panas baran. Pemarah dengan panas baran tu samalah. Okey, seterusnya gambar yang ke-6. Cikgu rasa 6 ke 7. Rakan yang positif. Raju dan Ahmad dan Ahmeng menghormati rakan. Kita pilih kawan yang menghormati rakan sebaya. Rakan dan juga orang lain. Bukan rakan je, turut menghormati orang lain. Kerana apa? Rakan sebegini biasanya kita akan rasa seronok untuk berkawan dengan mereka. Kita pun tak hati kita pun tenang kan, tak sakit hati kalau kita berkawan dengan orang yang tak menghormati kita, yang selalu mengejek-ngejek, mengutuk, kita boleh rasa sakit hati kan. Jadi untuk itu kita pilihlah rakan positif yang menghormati orang lain dan juga rakan. Okay, saya berasa selesa setiap kali bersama Raju, Ahmad dan Ahmeng kerana sikap mereka yang menghormati rakan. Okay, latihan di rumah, tandakan betul bagi rakan yang mempunyai pengaruh positif dan tandakan salah bagi rakan yang mempunyai pengaruh negatif. Jadi tanda betul dan juga salah saja. Jadi murid-murid nanti tulis dalam buku tulis, tak perlu print kan. Buku latihan tu dah lah kecil kan. Tak perlu cetak dan tampal. Nanti jadi tebal buku tu. Jadi apa yang perlu murid buat, salin saja. Soalannya pun tak ada gambar kan, tak ada gambar. Jadi salin, memadai, salin dan tandakan betul ataupun salah. Ini contoh soalan, ini soalan, okey, pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan. Tulis tajuk keselamatan positif dan negatif, standard pelajaran 7.1.2. Tulis arahan, tandakan betul bagi rakan yang mempunyai pengaruh positif dan tandakan salah bagi rakan yang mempunyai pengaruh negatif. Ada 10 soalan. Contoh cikgu baca satu je lah. Ezra telah memberikan wang yang dijumpai di kantin sekolah kepada guru bertugas. Kan? Seorang yang jujur, amanah kan. Jadi yang ni positif ke negatif? Betul ke salah? Jadi tandakan. Okey, seterusnya soalan-soalan lain murid-murid jawab sendiri berdasarkan penilaian murid. Adakah rakan tersebut mempunyai sifat positif ataupun tanda betul tadi. Tanda betul menunjukkan positif dan tanda salah menunjukkan negatif. Jadi tandakan pada kotak hujung tu. Okey, ini contoh latihan. Contoh latihan, tulis hari, tulis tarikh, kemudian tulis tajuk, keselamatan, positif dan negatif, tulis standard pelajaran. Jangan orang kata itu jangan malas sangatlah. Tulis dengan lengkap tajuk, standard pelajaran, tulis arahan. Kemudian tulis soalan-soalan yang dikemukakan. Okey, jawab 10 soalan. Okey, itu saja. Cikgu ucapkan sekian, terima kasih.